Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hujan, so I'm stuck at the cafe, lagi minum kopi dan free time, lagi tunggu kerjaan. So ingat nak continue video yang semalam yang kemarin punya video tentang kita masalah rumah tangga ni semua. So basically today I want to share about masalah kenapa suami mudah menasihati orang luar, teman-teman ataupun wanita lain, tapi susah untuk menasihati isteri. Okay, ini topik yang I think interesting to bahas di sini, because ini yang banyak terjadi dalam rumah tangga pasangan suami isteri kerana lack of communication. Jadi communication ni sebenarnya bermula bukan baru sebenarnya daripada awal pernikahan itu. Jadi daripada awal pernikahan itu biasanya kalau miscommunication ni bermula apabila kita mengambil remeh sesuatu perkara yang salah atau kesilapan. Kita fikir because baru nikah kan, semuanya masih baru. Jadi kita rasa macam tak apalah, dia buat salah sikit perkara kecil. Jadi kita tak nak tegur. Jadi bila kita tak nak tegur waktu itu, mereka akan lakukan perkara yang salah tu, kesilapan tu mereka akan sentiasa lakukan sehingga tahap kita dah tak boleh sabar, ataupun tahap kita dah waktu tu kita hilang mood, lagi ada orang kat kafe so kita lagi mungkin punya masalah. Jadi bila perkara yang pasangan kita lakukan itu terjadi waktu kita sedang tak ada mood atau sedang ada masalah, di situlah tercetusnya permulaan daripada segala miscommunication. Jadi kita terus marah. Kita mungkin dia suka kita ambil simple, dia suka gigit kuku, terus kita jadi marah. Kenapa gigit kuku? Ini. Jadi perkara yang kecil, kesilapan yang kecil tu menjadi besar kerana mood kita yang hilang ataupun mood pasangan kita sedang tak stable time tu. Jadi itu yang mula permulaannya. Jadi daripada situ, bila seseorang tu tak pernah kena tegur, dan bila kena tegur sekali dengan cara yang kasar, terus dia rasa reluctant. Jadi bila dia terasa seperti itu, dia akan boycott atau membantah kerana dia terasa di insult. Jadi ini punca-punca kenapa communication antara suami isteri tu selalu tak dapat berjalan dengan lancar. So tapi as we know, ini bukan because I lelaki I nak sebelahkan lelaki tapi ini memang lumrah dunia dan semua tahu even Rasulullah pun pernah sabda tentang wanita dan tentang lidah kita. Jadi ini semua berpunca daripada lidah. Okey, apabila kita lihat kaum wanita, minta maaf kaum wanita ni, I'm just sharing apa yang biasanya terjadi dalam rumah tangga. So kerana bila isteri buat kesilapan, suami nak nasihat, jadi susah bila dah tak ada communication yang bagus. Bila suami nak nasihat, jadi susah kerana isteri selalu membantah dan isteri akan mencari pembenaran atau mencari kesilapan suami. Jadi contoh, suami kata jangan lakukan ini, nanti berdosa, ataupun Allah tak suka. Jadi isteri tu akan membalas balik, bukan diam mendengar, mengambil nasihat itu, tapi kebanyakan tak semua, kebanyakan isteri tu dia akan menjawab balik. Dia menjawab dengan kata-kata seperti mencari pembenaran, ataupun dia menyalahkan suami dia. Dia kata abang saja yang masuk syurga, abang saja yang tak ada dosa, abang pun ada dosa dengan orang lain juga. So perkataan-perkataan seperti itu, dia tidak boleh menerima kesilapan dia.
Jadi ini semua berpunca daripada miscommunication. Okey, jadi kita nak kena jaga-jaga dengan lidah kita. So lagi-lagi bila lihat ceramah agama, ini terjadi pada suami ataupun isteri, kedua-duanya. Okey, bila lihat ceramah agama, nanti salah satu di antara mereka tu akan tunjuk seperti satu ustaz, dia akan mencari satu topik yang akan mengenakan pasangan dia. Jadi dia akan mencari kesalahan pasangan dia dan akan panggil pasangan dia dan berkata, dengar apa ustaz ni kata, dengar apa kata. Jadi kita mendengar ceramah ataupun pergi ke apa ni, uh, taklim, uh, apa dengar syarahan ini semua, kita bukan belajar, tapi kebanyakan bila topik itu ada kena-mengena dengan diri kita, kita mula cari kesempatan untuk apa kata orang, cocok logi or something, untuk sesuaikan dengan situasi dia sendiri. Jadi contoh kalau isteri dia di sebelah, dengar ustaz ni kata, so ambil contoh saya. Jadi dia tak nak lihat kesalahan diri dia, dia bukan nak belajar tapi dia mencari sesuatu nas atau bukti ataupun satu evidence untuk menyalahkan pasangannya. Jadi itu salah satu habit yang tak bagus. So itu yang membuat bila seseorang suami atau isteri nak menasihati antara satu sama lain tu agak susah. Bila isteri nak menasihati suami, suami tak terima. Bila suami nak menasihati isteri, isteri tak terima. Mereka selalu mencari pembenaran dan mencari kesalahan orang yang menasihati mereka. Jadi bila kita jumpa orang-orang type seperti ini, kita tahu dia ada masalah dengan hati dia. Okey, ada yang berkata kita boleh nasihat orang tapi dengan cara yang baik. Jadi kita nak kena tengok ada dua type of manusia. Yang satu, manusia yang pertama, apabila orang menasihat dia, dia akan dengar dan dia akan berubah. Type orang yang kedua, bila orang menasihati diri dia, dia tidak akan berubah sehingga dia merasakan kesakitan bila dia terjatuh, terduduk ataupun kalau seorang bapa atau mak memukul anak dia, bila mereka merasa sakit atau terjatuh baru mereka berubah. Ada juga dah rasa sakit, dah jatuh, dia berubah. Bila dia lupa sakit itu, dia akan lakukan lagi. Jadi ni type-type orang yang kita nak kena faham. Jadi kita tidak ada gunanya kita mencari kesilapan orang yang menasihati kita. Kita jangan lihat daripada tonality, tone yang disampaikan. Whether dia punya tone dengan cara baik dia nasihatkan kita atau dengan cara yang harsh atau kasar. Yang penting kita harus fokus pada nasihat. Inti daripada nasihat itu, apakah nasihat itu bermanfaat dan benar, kita harus terima. Dan kita harus diam. Bukan mencari kesalahan orang yang menasihati kita. Jadi itu masalah-masalah. Jadi kebanyakan, minta maaf, kaum hawa, kaum perempuan, isteri-isteri. Jadi saya nak kasih contoh para isteri mereka tahu hadis ni. Hadis dia very simple dan semua wanita, semua para isteri tahu. Tapi mereka tidak lakukan. Itu pun menjadi satu masalah. Hadis yang menyatakan satu saying bukan hadis, satu apa, memang dalam hadis ada kita harus berhias cantik untuk suami kita. Dan banyak ceramah-ceramah ustaz-ustaz menyampaikan bila suami balik tu isteri pakai yang cantik-cantik, yang lawa-lawa, cantik, pakai minyak wangi, pakai makeup semua. Tapi berapa di antara isteri-isteri zaman sekarang yang melakukan itu? Mereka tahu tapi mereka tidak mau lakukan dengan berbagai alasan untuk mencari pembenaran. Capek, panas di rumah, seperti orang gila di dalam rumah pakai pakaian seperti ini dan sebagainya. Jadi itu menjadi satu isu yang para suami ni mungkin dia tidak akan merasakan waktu itu, tapi ini sesuatu yang akan develop menjadi besar. Perkara yang kecil ni menjadi besar, dia akan develop, perlukan waktu yang lama. Ada yang bila suami dia balik, dia pakai seperti
kalau di Singapura kita panggil Nyonya Jenny. Ada orang Nyonya Jenny tu kira orang dia pakaian dia uh, apa tak terurus. Jadi banyak para wanita lakukan itu, tapi bila mereka ingin sesuatu daripada suami mereka barulah mereka berhias. Jadi itu salah satu kesilapan. Ada lagi kesilapan-kesilapan yang Ain akan share ni. Mereka suka menggunakan lidah untuk menyakiti hati suami mereka. Kadang-kadang waktu tak ada masalah, semua tengah tenang, lagi tidak ada masalah, itulah kesempatan untuk kita duduk dan berbicara dengan suami kita. Dan kita jangan mulakan berbicara seperti dengan topik-topik masalah. Kita cuba mulakan topik seperti bagaimana pekerjaan, bagaimana customer, atau bagaimana tentang kerja dia, tentang apa yang dia suka. Ataupun kita boleh tanya dia tentang, kalau dia suami kita suka bola, kita boleh tanya tentang bola. Macam mana bola hari ini, ada permainan bola di TV. Jadi kita mulakan dengan pembicaraan yang suami kita atau pasangan kita suka. Ini juga sama dengan suami kalau dia nak start conversation dengan isteri, dia harus mencari topik yang isteri dia suka lakukan. Contoh, kalau isteri suka main game, dia cuba tanya, game apa ini hari? Main game apa? Dah menang? Dah berapa banyak kali menang? This kind of conversation. Jadi pasangan kita akan rasa okay, pasangan aku lagi nak ajak bicara, so aku akan bicara. Kerana dia tidak mengeluarkan kata-kata ataupun masalah-masalah yang boleh mendatangkan perdebatan ataupun argument antara suami isteri. Jadi ini kita nak kena faham. Apabila kita dah dapat dia punya tempo, dia punya pace, dah mula berbual, barulah kita boleh masuk dengan memberi kias. Seperti kalau perkara ini terjadi, macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini. Jadi kita tanya pendapat pasangan kita. Kalau punya masalah seperti ini, apa cara yang kita boleh menyelesaikan. Tapi kita jangan mulakan dengan memberi dia instruction ataupun saran, sedangkan kita tidak tahu apa masalah yang pasangan kita lalui sekarang. Kita tak boleh kata, kenapa engkau tak nak lakukan ini? Kenapa engkau tak nak buat ni? Kita jangan tanya kenapa tidak lakukan. Tapi kita boleh tukar dengan cara, sudahkah anda lakukan ini? Sudahkah pernah lakukan ini? Jadi kita tidak insult atau tidak merendahkan pasangan kita. Itu cara kita berkomunikasi. Jadi kita jangan cuba menyakiti hati pasangan kita waktu semua sedang tenang. Lagi-lagi di pagi hari. Jadi ada saya punya tetangga, jiran tetangga, setiap pagi dengar bising gaduh kerana isteri dia suka mencari masalah waktu pagi. Dan waktu pagi orang lelaki ni bila dia bangun, dia suka tenang dulu fikiran, dia suka fikir dulu apa nak lakukan hari ini, bagaimana dia nak manage tempat kerja dia, apa yang dia nak buat. Jadi bila dia tengah nak fikir tu tengah pagi, dan datanglah isteri dia, ni orang my jiran ceritalah apa yang terjadi. Tapi ini bukan ghibah because I never mention dia punya nama semua. Nak beri contoh. Jadi dia kata isteri dia suka sakitkan hati dia. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada cuaca, semua okey. Isteri dia suka sakit hati dia. Nanti kata perkara inilah, kan abang suka buat macam gitu. Ni kan kegemaran abang. Jadi isteri dia suka menggunakan lidah untuk menyakiti hati suaminya. Jadi bila perkara seperti ini, kita harus hati-hati. Jika pasangan kita, suami atau isteri, waktu itu dan saat itu sedang tak ada mood, sedang marah atau sedang ada problem, perkara itu boleh mencetuskan satu pergaduhan besar. Pasangan itu boleh membuat sesuatu yang untuk mendiamkan pasangannya yang menyakiti hati dia. Lagi-lagi orang lelaki, kerana orang lelaki lidah dia tidak pandai
menyakiti orang melalui lidah, tapi orang lelaki menyakiti seseorang tu melalui perbuatan. Jadi boleh apa, ini contoh apa yang terjadi tu, isteri dia pagi-pagi berkata sesuatu yang suami dia lagi tengah fikir tentang kerja, dia menyakiti hati suami dia walaupun perkara itu betul ataupun tidak, tapi tetap menyakiti hati. Terus suami dia ambil gelas dengan minuman sarapan dia tu, terus dia buang. Dia buang kerana dia ingin isteri dia tu diam dan jangan menyakiti hati dia. Kalau menyakiti hati aku akan menyakiti kamu dengan cara ini. Jadi kita jangan salahkan pasangan kita, suami kita atau isteri kita apabila mereka mengambil satu tindakan. Kita harus menyalahkan diri kita, kenapa aku lakukan ini dengan lidah aku untuk menyakiti orang lain sedangkan tidak ada masalah. Jadi kita harus mencari kesalahan kita sebelum kita mencari kesalahan pasangan kita. Jadi lagi yang tadi I nak share tu tentang kita para isteri, sometime waktu tidur kita juga harus hati-hati because kita tahu suami isteri apabila kita bersama itu adalah satu ibadah. Apabila kita bergurau, apabila kita bergurau antara suami isteri, itu adalah ibadah dan kita insyaAllah kita dapat pahala daripada situ. So tapi ada beberapa isteri, ini tak banyak kes tapi ada beberapa para isteri malam dia boleh tanya suami dia, apakah malam ni nak aku temankan tidur, kalau tidak aku boleh boleh minta izin untuk beribadah malam. Jadi ini sesuatu perkara yang shouldn't happen, tidak boleh terjadi, because dia tahu bahawa suami aku ingin tidur, so aku harus mendampingi suami aku tidur, dia tidur bersama, dan aku tidak perlu tanya dan aku tidak ada hak untuk bertanya suami aku apakah perlu aku tidur dengan suami aku ataupun tidak. Jadi ini kesilapannya. Jadi dia fikir tentang dia ingin beribadah pada waktu malam. Itu adalah bagus, tapi ibadah untuk suami itu lebih besar pahalanya daripada kita solat tahajud dan tinggalkan suami kita. Maksudnya kita tidur dan apabila suami kita dah tidur, barulah kita bangun mengerjakan solat tahajud, ataupun barulah kita lakukan ibadah-ibadah yang kita ingin lakukan, baca Quran ataupun apa. Bukan kita biarkan suami kita tidur dan dengan alasan kita nak baca Quran, kita nak beribadah sampai pagi. Jadi itu perkara yang salah walaupun kita minta izin, dan tidak ada suami yang tidak izinkan. Kalau isteri kata aku tak nak tidur, aku nak beribadah, bukan perkara yang wajib seperti ibadah sunnah. Tidak ada suami yang akan mengatakan tak apalah aku tidur seorang, kau pergi buat ibadah lebih important. Ataupun tak ada suami yang kata tidur dulu baru ibadah. Tak ada. Kerana orang lelaki ni dia agak malas untuk memberitahu apa yang sepatutnya dia lakukan, kerana perkara itu para isteri sudah tahu. Jadi bila dia tak lakukan, bermakna something like dia tahu tapi dia tak nak lakukan kerana dia tidak pentingkan aku atau tidak menghormati aku. Jadi kita harus hati-hati tentang perkara itu. Ada lagi kes-kes yang baru-baru ini actually tak barulah, sekitar 2 bulan, 1 bulan, belum lagi 2 bulan. Jadi dah banyak seperti yang saya pernah share dan kita semua tahu, internet adalah fitnah terbesar akhir zaman. Kita punya mobile phone, kita punya laptop ni semua. Jadi kita harus gunakan gadget-gadget ini dengan perkara yang baik. Itu semua tergantung pada kita, apakah kita mahu lakukan dengan perkara yang baik ataupun kita memilih untuk mencari perkara-perkara atau perbuatan yang mendatangkan dosa. Jadi baru-baru ini seperti kita ramai dah tahu
hacking of WhatsApp. Jadi dah tersebar banyak macam mana kita nak hack pasangan kita punya WhatsApp melalui gini cara-cara, ada di YouTube semua. Jadi kita lakukan itu tanpa sedar bahawa perbuatan hack itu adalah mencuri. Okay, hacking is mencuri data, akses orang, itu semua kita pecah amanah dan mencuri. Jadi itu adalah satu dosa besar yang kita sudah lakukan. Kita belum lagi kerjakan, tapi kita dah belajar untuk akses orang-orang punya WhatsApp. Itu ada kes di Singapura, orang menggunakan WhatsApp untuk mengambil foto credit card dia depan dan belakang, dan juga type message password. Hacker itu dapat semua detail dan mereka gunakan. Jadi perkara ini dah terjadi lama. Jadi ada para isteri dan juga ada juga para suami lakukan itu kerana dia tidak percaya pada pasangan dia. Jadi dia tak fikir tentang dosa, dia tahu itu dosa tapi dia tak fikir kerana dia merasakan dia harus uh, mencari untuk menyakitkan diri sendiri. Kenapa saya kata menyakitkan diri sendiri? Orang-orang yang beriman, apabila kita percaya pada Allah dan apabila kita tahu kita punya niat, tujuan untuk menikah tu, kita tidak perlu seuzon ataupun mencari tahu atau curiga dengan pasangan kita. Kita tidak perlu tahu. Itu semua adalah permainan syaitan. Jadi apabila kita bersendirian, itulah waktu yang kita harus hati-hati. Kerana Saidina Ali pun pernah berpesan, apabila seseorang tu bersendirian, maka berhati-hati. Kerana syaitan akan datang untuk merosakkan mereka punya iman. Jadi orang-orang, kalau saya I letaklah I ada pasangan my pasangan punya WhatsApp, I start to hack, nak tengok siapa dia chat, apa dia buat. Yang bodoh sebenarnya diri saya sendiri, because kalau benar pasangan kita ni tidak jujur atau tidak ikhlas, itu antara dia dengan Allah. Dia tahu dosa dan dia lakukan itu antara dia dengan Allah. Tapi apabila kita hack, kita dah mencuri satu dosa, kita pecah amanah, dan akhirnya kita sakitkan hati kita sekiranya dia benar-benar melakukan sesuatu kesilapan, kita menyakiti hati kita sendiri. Sedangkan kalau orang-orang yang yakin pada Allah, dia bukan tidak peduli, dia tidak mau ambil tahu pun. Walaupun benar terjadi, dia tidak mau ambil tahu. Yang dia tahu, dia lanjutkan beribadah, dia berdoa, minta perlindungan daripada Allah, minta pasangan dia diberi hidayah dan kesedaran, semoga pasangan dia stop membuat perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Ataupun mungkin pasangan dia tu sebenarnya tahu bahawa pasangan dia yang ini, isteri atau suami yang hack WhatsApp dia ni, sengaja melakukan lagi lebih intens untuk menyakiti orang yang hack dia. Jadi maksudnya seperti, oh kau nak check aku, okey, ini yang akan aku lakukan, aku akan buat lagi sakitkan hati kau lebih banyak. Jadi jangan fikir aku tak tahu apa yang kau buat. Jadi ini yang kita harus hati-hati. Jadi akhirnya kita yang sibuk-sibuk nak check pasangan kita punya WhatsApp ataupun email, hati kita yang sakit sendiri, dan di waktu itulah syaitan akan datang untuk mencari kesempatan merosakkan kita dan membuat sesuatu perkara yang melibatkan dosa-dosa yang lebih banyak, seperti kita curiga, menuduh, kita mulakan perkelahian, kita sakitkan hati dengan lidah dan macam-macam. Hanya kerana permainan di fikiran kita curiga, cuma itu je. Dan Allah serta Rasulullah melarang kita mencurigai sesama kita, walaupun orang tu kita tak kenal. Okey, itu ada type-type orang yang pura-pura tak tahu. Dia pura-pura, aku tak tahulah, contoh, ini contoh aku tak tahu isteri aku tengah hack aku. So bila kita tahu, kita pura-pura tak tahu yang isteri kita tengah chat. So
saya akan gunakan lagi satu WhatsApp, because ada dua WhatsApp, satu business WhatsApp, satu family WhatsApp, kira biasa punya WhatsApp. I can chat dengan orang yang sama. Contoh, my friend letak nama dia Abdul, I boleh katakan dengan Abdul melalui chat WhatsApp biasa, Abdul, bila kau communicate dengan aku di chat sini, gunakan kata-kata perkataan ini, dan ini initial, contoh initial B. Initial B ni sebenarnya bos, tapi kita gunakan initial B kerana ramai di dalam movie-movie, ramai orang memanggil pasangan dia B. Jadi kita membuat orang yang hack ni semakin sakit hati kerana dia fikir dia lebih pintar. Jadi inilah perkara-perkara yang kita sebenarnya membuat sesuatu yang perkara yang bodoh, yang menyakitkan hati dan merosakkan rumah tangga kita sendiri. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita buat antara kita, diri kita dengan Allah dan juga dengan pasangan kita. Jadi orang-orang seperti ini semua ingin kepuasan sebenarnya, ingin kepuasan nafsu mereka untuk menyakiti pasangan mereka, because mereka akan katakan seperti, biar aku sakitkan hati dia dengan mulut, dengan lidah aku, macam mana aku rasa sakit hati, macam gitu aku nak sakit hati dia. Jadi kita dah termasuk orang yang berdendam. Itu juga dilarang oleh Islam. Kita menyakiti hati dia. Jadi dosa tu semakin bertambah kerana kita tidak terlalu dekat dengan Allah, ataupun kita lakukan ibadah tapi kita belum faham ibadah yang kita lakukan ni, ataupun kalau kita berzikir kita belum faham zikir kita, apa yang kita zikir ni dan maksud zikir itu, dan bagaimana kita menghayati zikir itu. Kalau I boleh explain sedikit je, ini I nak kasih contoh. Kalau kita kata, kalau I nak elaborate pasal baca Quran, terjemah tu terlalu banyak, kita ambil perkara yang kecil, zikir. Apabila kita zikir, contoh kita zikir subhanallah, apakah kita zikir dengan fikiran yang kosong, atau fikiran kita ke mana-mana tapi hanya bibir kita, lidah kita yang berzikir subhanallah subhanallah, tapi fikiran kita ke mana-mana, ataupun kita berzikir subhanallah dengan satu sebutan subhanallah, kita fikir dan lihat kekuasaan Allah, kebesaran Allah mencipta bulan, gunung, subhanallah, kita fikir gunung, subhanallah, kita fikir bulan. Itu cara kita berzikir supaya kita dapat connect dengan Allah tanpa menggunakan wifi, tanpa menggunakan bluetooth, tanpa menggunakan any gadget. Kita direct dengan Allah. Itulah cara yang kita dapat mendekatkan diri kita dengan Allah, dan dengan cara itu insya-Allah syaitan tidak berani mendekat kita kerana Allah akan menjaga kita, hati kita dan fikiran kita. Jadi ada beberapa orang yang sedang berhijrah, cuba baca Quran, cuba berzikir, tapi dia masih belum faham apa yang dia lakukan. Dia hanya lakukan di luaran, tapi internal untuk roh dia belum lagi sampai ke tahap itu. Jadi semoga Allah memberi kita hidayah, bimbingan, dan hapuskan perbuatan-perbuatan yang menzalimi, menganiayai, menyakiti orang lain. Ini semua kita jauhkan, kerana akhirnya kita yang rugi. Akhirnya pasangan kita akan get rebellious, akan membuat sesuatu untuk menyakiti hati kita. Jadi itu dah menjadi balas membalas. Aku sakit hati dia, dia sakitkan aku sakitkan dia. Jadi dari situlah perpecahan rumah tangga. Jadi kita harus fikir, kalau I nak ambil satu kejadian dengan Umar Al-Khattab. Okey, ada satu kejadian waktu tu Umar Al-Khattab, semua orang, kita semua tahu siapa dia. Dia orang yang paling gagah, berani, yang paling kuat. Dan ada satu hadis tu, Umar berdiam apabila isteri dia memarahi, dan bukan memarahi dia, tapi isteri dia tengah komplain, tengah bising-bising. Dia diam dan dia tidak membantah ataupun menyakiti hati isteri dia. Kenapa? Okey, ramai orang belum faham tentang cerita ini. Okey, kenapa Umar Al-Khattab, orang yang garang, yang berani, yang gagah itu, diam apabila isteri dia
uh, apa melontarkan kata-kata amarah itu. Kenapa? Ramai kaum isteri mereka belum faham dengan cerita itu. Mereka akan kadang-kadang mereka akan ambil cerita ini untuk menyesuaikan dengan situasi itu, dan jadi mereka kata Umar Al-Khattab sendiri diam apabila isteri. Kita harus faham, isteri Umar Al-Khattab tidak menyakiti hati Umar. Dia tidak menuduh, dia tidak curiga, dia tidak pokoknya tidak menyakiti hati Umar. Tapi apa yang dia lakukan, dia komplain kerana dia capek. Dia komplain, contoh ini ada beberapa terjemahan dalam hadis cerita itu ya. Bini dia komplain kerana isteri dia capek kemas rumah, harus uruskan ini, uruskan itu. Jadi dia luahkan kata-kata itu. Jadi kerana itu Umar Al-Khattab diam kerana dia faham apa yang isteri dia lalui. Jadi dia diam, dan itu isteri dia tidak menyakiti hati dia. Dia biarkan isteri dia lakukan itu untuk menenangkan, meluahkan supaya isterinya tenang. Tapi kebanyakan kita sekarang, kita komplain untuk menyakiti hati pasangan kita. Jadi itulah kesilapannya di situ. Kita komplain, kenapa kau lakukan gini. Jadi itu yang menjadi satu masalah. Jadi kita harus hati-hati apa yang kita ucapkan, because kita semua tahu apa yang kita ucapkan adalah satu doa. Apa yang kita curiga juga, yang apa yang bermain di fikiran kita juga satu doa. Dan apabila kita lafazkan, itu juga satu doa. Dan apabila para malaikat yang pass by, yang mengambil doa itu dan menyampaikan kepada Allah, dan Allah mengaminkan. Apabila perkara itu terjadi, kita curiga, seuzon, ataupun kita menuduh perkara yang tidak ada, kita dah menuduh satu doa. Dan jika perkara itu terjadi, kita jangan salahkan pasangan kita, kerana itu adalah doa-doa kita. Dan kita jangan kata, jangan sok pintar ataupun sok benar. Kita jangan kata, betul tak dugaan aku, kamu lakukan ini. Sebenarnya sebelum itu dia belum lakukan, tapi kerana kita menuduh, itu menjadi satu doa, dan Allah buat perkara itu terjadi sebagai satu ujian bagi kita. Jadi semoga apa yang I share hari ini menjadi manfaat bagi kita. Semoga kita sama-sama belajar untuk memperbaiki rumah tangga kita. Semoga kita dapat hapuskan trend perceraian di akhir zaman ini, kerana banyak orang yang bercerai hampir setiap hari. Orang bercerai, dan semakin kurang orang menikah kerana takut tentang ekonomi dan sebagainya. So kita harus mendalami bukan hanya ilmu agama untuk akhirat, tapi ilmu untuk mendirikan rumah tangga yang sakinah, insyaAllah. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.